Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari ini. So, Uncle perkenalkan diri, nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So, pada sesi kali ini Uncle akan share seperti biasa tips ataupun info atau isu-isu syariah di mahkamah syariah ataupun tips-tips keluarga Islam untuk semua follower Uncle yang join Uncle punya FB ataupun follower-follower baru yang baru join Uncle punya FB, supaya kamu ni lebih arif atau mengetahui tentang undang-undang syariah itu sendiri, supaya mengetahui apakah hak-hak kamu di dalam undang-undang syariah. Okay, Assalamualaikum. So kita akan cerita pasal 8 tips untuk membantu anak-anak yang anak-anak anda bahawa anda akan bercerai. Okay. So ini ialah credit from the Asian parents. Ini ialah point yang kami dapat daripada Asian parent. Okay. Mengikut kajian mereka memberitahu anak tentang perceraian yang akan berlaku bukanlah satu pengalaman yang senang. Jadi kena banyak bersabar dan mungkin boleh ikut tips-tips yang seperti di bawah. So memberitahu anak-anak kamu yang kamu ni akan bercerai dan tidak mudah dan bukan senang untuk dia dibuat. Jadi untuk mengurangkan tekanan dan kesakitan, kena ada cara untuk tips supaya budak-budak ni faham. Betul kan Lai? Betul. So apabila kita mau memaklumkan kepada anak mengenai perceraian tu, pasangan adalah dilarang untuk membuat provokasi, iaitu cuba menyalahkan di antara satu sama lain. Sebab anak-anak ni masih kecil, dorang masih belum faham apa arti perceraian. Jadi apabila berlakunya perceraian atau diambang perceraian, perlakuan memprovokasikan ataupun memburukkan pasangan di antara satu sama lain merupakan satu tindakan yang agak silap lah. Tidak sesuai. Sebab apa? Benda ni seolah-olah perlakuan meludah ke langit. Apabila kita meludah ke langit, maka ludah tu akan kena ke muka kita sendiri. So adalah lebih baik kita tidak memburukkan pasangan masing-masing. Sebab perceraian ni adalah berlaku di antara suami dan isteri. Adalah tidak wajar, walaupun mungkin salah suami ataupun salah si isteri disebabkan berlakunya perceraian tersebut, dan adalah dilarang untuk membuat satu statement terhadap anak-anak tersebut bahwasanya perceraian ni adalah disebabkan oleh salah seorang pasangan tu. So tips yang pertama tu kita kena elakkan berkongsi maklumat yang tidak sesuai lah dengan anak. Yes. Contohnya janganlah kita bincang hal-hal butiran orang dewasa sama anak-anak, sebab dorang tidak faham apa yang kita maksudkan, dan kita tidak mahu dorang akan benci kita atas sebab kita kasih buruk ke bapa, suami atau isteri ke, ataupun kita tidak mau bebankan emosi dorang dan supaya dorang memaksa memilih keadaan mau pihak kepada yang mana. Jadi sepatutnya apa yang ibu bapa kena buat, kena beritahu dorang dengan jujur dan ikhlas apa yang sudah berlaku, dan tumpuan hanya pada anak-anak saja. Jadi kita kena fikirkan perceraian ni akan memberi kesan yang macam mana dalam hidup mereka. Adakah dorang akan gembira atau adakah dorang berterusan mau tengok ibu bapa dorang ni bergaduh sejak tanpa perceraian. Contohnya macam tu, kena bagi explanation. Ya, satu penerangan yang mana anak-anak tu faham kenapa perlunya perceraian ini terjadi. Jadi di sini
tindakan memburukkan di antara satu pasangan dengan pasangan yang lain bukanlah satu solusi ataupun cara untuk memuaskan hati antara pihak tu. Jadi bagilah satu orang cakap perkataan yang sesuai untuk anak-anak faham kenapa perlu berlakunya perceraian di antara suami dan isteri itu. So seterusnya tips yang kedua, kita sepatutnya memberikan impression atau impresi bahawa walaupun sudah bercerai, anda dengan bekas anda tu masih seorang ibu bapa yang bersatu, supaya dorang ni rasa lebih selamat dan dorang kurang cemas bila kamu cakap dengan dan kamu menetapkan dengan dorang yang kamu walaupun sudah bercerai, kamu akan kekal sebagai ibu bapa dorang. Ya, sebab benda ni adalah disebabkan oleh pertelingkahan yang hanya berlaku di antara suami dan isteri ataupun pasangan itu sahaja. Dia tidak menjejaskan terhadap hubungan di antara bapa dan anak maupun ibu dengan anak. Sebab kita sering mendengar kebanyakan atau majoritinya problem child yang dimaksudkan di sekolah ini datang daripada background keadaan hubungan rumah tangga tu yang berantakan ataupun rumah tangga yang dalam keadaan bercerai-berai. Yes, tidak semua. Sebab itulah perkara ni perlu dijelaskan terhadap anak-anak tersebut dengan keadaan yang harmoni. Okey, Uncle terus terang, perkara ni memang sangat pahit, tapi sukar. Benda ni boleh orang cakap boleh diharmonikan apabila seorang bapa ataupun ibu itu menerangkan kepada anak-anak tu dengan lebih jelas, okey, kenapa berlakunya perceraian tu. Sebab tidak semestinya anak-anak ni apabila berlaku perceraian dorang akan menjadi seorang anak yang memberontak. Sebab itulah nilai-nilai agama sangat penting untuk kita terapkan kepada anak-anak kita supaya benda negatif tidak akan berlaku walaupun berlakunya perceraian di antara suami dan isteri. Lepas tu bila macam suami isteri ni bercerai, dorang selalunya akan ada dua pendapat yang berbeza, yang bercanggah. So pendapat-pendapat berbeza ni mungkin ibu bapa yang bercerai kena elakkan sebab dua orang dewasa punya kepala otak tidak sepatutnya mempengaruhi budak-budak punya cara pemikiran. Sebab bila dorang sudah bercerai pun, walaupun satu pasangan tu dia tidak setuju dengan salah satu cara gaya keibubapaan, parenting, budak kecil itu pun tidak sepatutnya tahu percanggahan yang boleh bawa bergaduh ni. Yes, sebab sepatutnya ibu bapa ni selalu menekankan terhadap anak-anak itu betapa pentingnya menghormati ibu dan bapa. Sebab apabila kebanyakan klien-klien uncle jumpa dengan uncle untuk mendapatkan konsultasi, uncle selalu nasihatkan supaya mereka ni cuba untuk nasihatkan anak supaya menghormati sama ada ibu dan bapa mereka walau apapun yang terjadi. Sebab inilah yang penting, di mana perceraian atau persengketaan yang telah berlaku di antara suami dan isteri itu tidak menjejaskan terhadap kehormatan ibu bapa itu terhadap anak-anak tu. Jadi benda ni sangat penting supaya anak-anak ni sentiasa menghormati ibu bapa mereka walau dalam keadaan apa sekalipun.
sama ada mereka ni di bawah jagaan ibu maupun jagaan bapa kandung, sentiasa menasihatkan anak-anak itu untuk menghormati kedua-duanya sekali. So tips yang ketiga, jangan menyalahkan pasangan masing-masing lah. Jadi apabila perpisahan itu berlaku, anak-anak tidak perlu tahu apa-apa. Kenapa? Sebab bila sibuk menyalahkan bekas anda pasal perceraian itu, dan bila bagi tahu terang-terang kepada anak-anak kamu, secara tidak langsung satu benda yang terpaksa diorang pilih kamu, itu yang tidak mau berlaku. Sebab ini tidak sehat. Bila anak tu rasa ada satu orang yang dipersalahkan, jadi kena ikut pula yang satu orang yang tidak salah tu. That's why itulah Uncle cakap yang daripada first lagi punya tips, kita jangan meludah ke langit, iaitu menyalahkan pasangan masing-masing tu. Sebab apa? Apabila kita menyalahkan pasangan, seolah-olah kita ni tidak ada salah terhadap punca perceraian tu. Jadi ini boleh menyebabkan anak-anak tu terpaksa memilih. Makin lagi dia keliru kan? Makin lagi dia keliru siapa sepatutnya yang dorang perlu ikut. Jadi benda-benda beginilah yang akan menjadi perkara negatif terhadap anak-anak, di mana dorang ni dalam dilema, mau pilih mama kah, mau pilih bapa. Jadi sebelum mereka keliru, adalah perlu ibu bapa tu untuk bersedia supaya mengelakkan untuk menyalahkan pasangan masing-masing disebabkan berlakunya perceraian tersebut. Jadi salah satu cara untuk bagi tahu anak-anak ni dengan cara lebih baik ialah sentiasa menggunakan bahasa yang mudah dan neutral kepada anak-anak dan juga pasangan, supaya pertelingkahan tu kurang akan berlaku. Ya, jadi janganlah menggunakan bahasa yang kesat atau bahasa yang orang cakap, bahasa yang kurang ajar lah. Bagi kalau kita orang Sabah ni kan, cakap yang tidak ketentuan orang cakap tu. So elakkan daripada menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baik tu, diterangkan kepada anak-anak tu. Okey, sebab mengikut pengalaman Uncle, ada anak-anak yang di bawah 12 tahun ni kadang-kadang gaya bahasa dia yang mana anak ni telah dipengaruhi oleh pasangan ni. Macam pengalaman Uncle ni, dia ada satu pasangan ni, dia anak ni baru umur 11 tahun, tapi dia dijadikan kuda ataupun dia dijadikan alat terhadap atau medium ke orang ketiga. Medium ni untuk tukang kasih sampai, betul kan? Ya, tukang kasih sampai. Di mana anak ni dia punya bahasa mengalahkan orang tua. Bapak dia kasih sampai mama dia, begitu bang? Yes. Jadi benda ni adalah tidak wajar, di mana anak di bawah umur ni sudah pandai berkata-kata kesat. Apa dia cakap? Dia cakap mama ni terlampau kegatalan, macam gitu. Bayangkan seorang anak boleh melemparkan kata-kata yang kurang baik tu terhadap ibu kandung, di mana ibu ni yang mengandungkan anak tersebut boleh berkata demikian, umur di bawah 12 tahun. Bayangkanlah, ini disebabkan oleh pengaruh bapaknya, di mana bapaknya ni cuba untuk memperkotak-katikan anak tu, menggunakan anak tu medium supaya isteri ni mengikut cakaplah. Di dalam hal ini Uncle, di mana Uncle ni mewakili pihak isteri lah, di mana bapa dia ni cuba untuk mengenakan si isteri ni berbagai-bagai kes di mahkamah syariah, sehingga kan meminta si isteri ni untuk menandatangani satu surat, di mana surat itu berbunyi begini: si ibu ni tidak mengaku anak itu anaknya. Bayangkanlah macam mana hati seorang ibu apabila surat itu dipaksa untuk ditandatangani, di mana yang memaksa ni anak kandung.
Kenapa dia buat gitu? Supaya isteri ini Nggak dapat dianggap nusyus, tidak dapat hak jagaan. Sebab dalam kes ini, di mana si isteri ini tadi telah difailkan perintah taat dan seterusnya perintah nusyus. Dan si suami ini pula dengan menggunakan taktik kotor, menggunakan dua mahkamah yang berbeza untuk mendapatkan perintah. Di mana yang pertama tu perintah tu dia dapatkan daripada mahkamah KK, dan seterusnya dia cuba lagi mendapatkan mahkamah daerah lain dengan niat supaya isteri ini tidak dapat hadir ke mahkamah tersebut dan dia mendapat satu perintah nusyus. Di mana dalam proses kes mahkamah tersebut dia menggunakan anak tu untuk memohon sesuatu. Contohnya mau minta duit, dia gunakan anak tu untuk minta duit. Bayangkan seorang suami menggunakan anak untuk meminta duit daripada isteri. Sudah bercerai kah? Belum, masih dalam proses, di mana sekarang ni proses tu masih berjalan, di mana pihak isteri memohon cerai, fasah, disebabkan oleh perlakuan suaminya yang cuba mengeksploitasikan anak dia. Dan seorang suami ini pula merupakan seorang kaki botol. Bayangkan dia boleh ajar anak kurang hajar terhadap ibu kandung. Seterusnya minta anak tu menyerahkan satu dokumen untuk paksa ibu dia menandatangani surat tidak mengaku anak lah. Jadi benda-benda begini ni yang negatif ni, apabila terjadi, yang kesian ni nanti anak. Di mana anak ni dia akan menjadi seorang anak yang kurang ajar. Dari umur 11 tahun pun sudah boleh berkata-kata kesat terhadap ibu kandung. Bayangkan apabila dia sudah besar. Adakah anak ni akan menjadi seorang anak yang berguna? Adakah anak ni akan ada masa depan? Bila dari kecil lagi sudah diajar dengan satu perangai yang kurang sopan terhadap ibu kandung sendiri. Jadi benda-benda beginilah yang uncle harapkan supaya tidak berlaku dengan keluarga-keluarga yang lain, di mana pasangan tu cuba mengambil kesempatan terhadap anak yang tidak berdosa ni, diajar dengan perkataan yang kurang baik untuk mencapai hajat pasangan tersebut. So seterusnya lah kan? Seterusnya anak-anak kamu sebenarnya tidak menjadi penyebab kepada perceraian kamu. Jadi pastikan diorang tahu yang diorang ni bukanlah penyebab kepada perceraian yang akan berlaku. Yes, sebab apa? Perceraian adalah hal di antara suami dan isteri. So anak ini, pastikan anak-anak ini faham di mana anak-anak ini bukanlah punca terhadap perceraian tersebut. Dan maklumlah kepada anak-anak bahawa pasangan atau suami dan isteri ini masih menyayangi anak-anak walaupun berlakunya perceraian. Sebab mereka kena faham setiap jodoh tu adalah terletak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang berlaku tu ada hikmahnya. Mungkin ada kebaikan di setiap perkara yang terjadi. Jadi walaupun perceraian ini tidak semestinya berakhir dengan benda-benda yang buruk, negatif saja. Mungkin benda ni akan muhasabah pasangan masing-masing tu supaya menjadi parents ataupun ibu bapa yang lebih baik terhadap anak-anak mereka. So mungkin cara yang terbaik untuk bagi tahu anak-anak ni ialah cara terbaik bagi tahu anak-anak perceraian tu ialah kepada faktor luaran je. Contohnya macam kami tidak ada sependapat sudah macam dulu. Mungkin kalau anak-anak tu tanya. Yes, mungkin jodoh sudah sampai sini saja. Mungkin benda ni tidak sehaluan yang sehingga menyebabkan berlakunya perceraian di antara satu sama lain tu. Adalah lebih baik kamu menggunakan bahasa yang baik tanpa
memburukkan atau menunding jari terhadap pasangan masing-masing disebabkan berlakunya perceraian tersebut. Mungkin kamu boleh cakap begini, kalau kami bercerai, mungkin bapa kamu tu nanti akan jadi orang yang lebih hebat banding yang sebelum bercerai. Contohnya, jadi anak dia orang ni akan faham, oh sebab itu dia bercerai, oh bukan sebab aku, dia cakap. Jadi itu macam itu adalah sebab faktor luaran lah kan. Jadi actually itu saja yang perlu dorang tahu, yang lain dorang tak perlu tahu pun. Yes, maksudnya di sini kita cuba orang cakap, kita cuba simpan aib orang lain masing-masing tuh supaya aib kita juga disimpan. Apabila kita membuka aib orang, maksudnya aib pasangan kita, secara tidak langsung aib kita juga akan terbuka. Jadi di sini maksudnya kita tidak payahlah membuka aib pasangan kita. Cubalah kita berkata-kata dengan perkataan yang positif. Walaupun perceraian ni memang satu benda yang orang cakap tidak disukai oleh mana-mana pasangan di dunia, tapi dia tetap akan berlaku disebabkan oleh faktor lah. Banyak faktor yang kita tahu memang tidak ngam lah, tidak sepahaman. That's why itu di dalam kerjaya Uncle sebagai seorang peguam syar'i, Uncle banyak mengambil kes ni, cuba untuk tidak membuka aib pasangan masing-masing tu. Macam mana contoh menutup aib pasangan masing-masing tu dalam kes syariah? Contohnya, seorang isteri tu dia cuba untuk memohon satu cerai fasah terhadap suaminya disebabkan oleh beberapa faktor lah. Mungkin ada aib suami ini yang kalau diketahui oleh pihak mahkamah, dia akan kata orang malu lah. Okey, aib tu dia banyak faktor lah. Mungkin seorang suami ini dia seorang kaki botol, seorang penagih ke apa kan, isap batu lah apa semua. Jadi benda-benda begini sebenarnya membuka aib pasangan mereka tu. Walaupun dari segi faktor dia mohon cerai disebabkan itu, tapi tujuan dia adalah memohon perceraian. Jadi di sini di manakah fungsi peguam syar'i itu apabila pihak-pihak ni melantik peguam syar'i di dalam proses perceraian tersebut? Okey. Di sini pihak lelaki kebanyakannya apabila mereka melantik peguam akan bertanggungjawab cuba menyelesaikan perceraian tu dengan sebaik mungkin. Contohnya apabila seorang defendant ataupun suami itu telah disaman di mahkamah bagi tujuan perceraian, di mana peguam syar'i ini cuba untuk memberi satu cadangan terhadap pihak plaintiff atau isteri itu supaya perceraian ini diubah dalam perceraian persetujuan. Di mana dalam perceraian persetujuan ni alasan utama perceraian adalah tidak sepahaman. Dan alasan tidak sepahaman ni merupakan satu alasan yang harmoni. Tutuplah aib kan? Bermaksud aib di antara dua belah pihak tu juga akan ditutup. Ingat, apabila tertutup. Maksudnya di sini ingat, walaupun si isteri tadi memohon fasah atas alasan-alasan tertentu, apabila berlawan di mahkamah, aib isteri juga akan terbuka, di mana pihak suami akan membuat pembelaan dan akan membuka juga aib seorang isteri tersebut. Dan adakah ini yang kamu mahu di mahkamah syariah? Bayangkan dalam mahkamah syariah ramai orang di belakang di dalam dewan bicara. Orang yang tidak tahu akan jadi tahu. Jadi adalah lebih baik apabila perceraian itu dilakukan dalam keadaan aman ataupun persetujuan tanpa membuka aib masing-masing. Okey. So di sinilah macam mana Uncle kaitkan di antara tips yang cuba Uncle sampaikan terhadap anak-anak ni dengan pasangan masing-masing tu. Di mana aib ni
sepatutnya kita cuba simpan agar aib kita tu sendiri juga disimpan. Sebab tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, yang orang cakap tidak pernah melakukan kesilapan ataupun kesalahan. Okey. Jadi seterusnya, Kalau dia belum berakhir, sehingga dia benar-benar berakhir, baru bagi tahu. Contoh macam kita kita tahanlah diri daripada bagi tahu anak-anak yang pasangan akan bercerai. Sebab melainkan jika keputusan itu betul-betul muktamad. ya maksudnya di sini sebagai parents atau ibu bapa tu cuba elak untuk memaklumkan anak-anak tu sehingga betul-betul perceraian tu muktamad, yaitu kamu mendapat perintah mahkamah terhadap perceraian tersebut. Selagi mana belum ada perintah mahkamah, Sebab dia panjang tu kan, Dai? betul, dalam perceraian ini panjang, melainkan perceraian tu melalui perceraian persetujuan. Jadi elakkan untuk memaklumkan anak terhadap perceraian selagi mana kita belum mendapat perintah mahkamah ataupun sijil cerai. Paling bagus tunggu ada sijil cerai lah. Sebab apa? Dalam tempoh edah kita pun masih boleh rujuk. Jadi cuba elakkan untuk menyampaikan kabar perceraian ni selagi mana kamu tidak ada sijil cerai. Biarpun sudah cerai, dalam masa edah suami istri itu masih boleh rujuk. Ingat, status seorang istri selepas perceraian di dalam tempoh edah sama sahaja, di mana seorang suami masih wajib memberikan nafkah terhadap istri, sama ada zahir maupun batin. Batin itu diberikan bermaksud rujuklah berlaku. Jadi benda perceraian nih jangan maklum dengan anak selagi mana kamu belum dapat Belum confirm dapat sijil cerai, okey? Ataupun habis edah. Kalau sudah habis edah, benda tu barulah dimaklumkan. Sebab waktu tu kamu sudah tidak boleh tinggal bersama. Habis edah tidak boleh tinggal sama. Dalam edah masih boleh tinggal sama-sama, okey? Mungkin cara yang terbaik ialah tunggu sampai ada perintah mahkamah itulah, dan kamu sudah ada Habis edah lah. edah dan kamu sudah tahu hak jagaan tu pada siapa. Sebab kalau belum lagi, dan takut budak kecil tu akan keliru. Nanti dia setiap kali dia nampak kamu bergaduh, setiap kali tu dia paranoid, dia takut. Ya, dan dia pun dah tahu mau tinggal sama siapa, mau sama bapak kan sama mama. Ini uncle belum cerita lagi yang orang ketiga ikut campur. Siapakah orang tiga biasanya di dalam perceraian ni? Ibu bapa kah? Biasa ibu bapa lah. Dorangnya yang akan lebih-lebih berebut pasal anak ni. Jadi cuba elakkan keadaan ini berlaku apabila kamu dalam situasi diambang ataupun dalam proses perceraian itu. So tip yang seterusnya? Tip seterusnya ialah masa time. So kena pilih masa di mana kamu dan bekas pasangan kamu bersedia secara emosional untuk menyokong apa saja reaksi anak. Sekiranya contohlah dorang bagi tindak balas pada berita yang akan dorang terima. Kalau boleh pastikan dorang ada sistem sokongan lah dan nasihat daripada ahli keluarga lain. Tapi pastikan yang tidak berat sebelah. Tidak yang sesuai lah bah. Mungkin boleh juga kasih tahu sama guru atau kaunselor bimbingan di sekolah supaya dorang dapat sokongan tambahan di sekolah. Yang pastinya kalau mau kongsi cerita perceraian ni, janganlah masa yang anak-anak ada exam penting di sekolah. Itulah kena pilih masa. Tips yang ni tip masa apa ni? Macam mana mau pilih masa? Pilihlah masa yang sesuai. Tiada orang tahu masa yang sesuai itu, kamu saja yang tahu. Masa tu bila yang sesuai untuk bagi tahu anak kamu. One more thing, apabila sudah kasih tahu, pastikan apapun event yang anak tu ada di sekolah, cuba hadir untuk kedua belah pihak. Contohnya mungkin penyampaian hadiah terhadap anak-anak tu. Walaupun sudah bercerai, kedua ibu bapa ni wajib hadir untuk supaya anak ni tidak terasa
tentang kehilangan ataupun disebabkan oleh perceraian tu. Walaupun sudah bercerai, tapi ibu bapa dia masih boleh hadir di dalam semua majlis anak-anak tu di sekolah. Jadi benda-benda begini ibu bapa perlu ambil berat. Walaupun kamu sudah bercerai, tapi tanggungjawab anak adalah tanggungjawab bersama. Walaupun bapa ni bertanggungjawab terhadap nafkah, tapi 5 tanggungjawab iaitu kebajikan, kesihatan, pendidikan, agama dan yang lain-lain, faktor keselamatan merupakan tanggungjawab ibu dan bapa. So benda ni kena konsisten lah. Okey, contohnya selepas perceraian yang akan datang, dia termasuk macam tadi yang kena cakap tu, dia termasuklah hal dari segi persekolahan, penjagaan dorang tu dan kehidupan dorang lepas cerai. Kena konsisten lah dalam semua hal, macam mana mau jaga dorang dari segi nafkah lah terutamanya. So kena bagi dorang maklumat yang jelas sama anak-anak ni, dan ibu bapa yang sudah bercerai tolonglah jangan taburkan janji-janji kosong sama anak-anak ni. Inilah yang selalu berlaku di mana parents ni ataupun ibu bapa ni suka buat janji kosong atau janji palsu lah kan terhadap anak-anak ni. So Uncle harap perkara ni tidak berlaku kepada kita semua ataupun kepada follower-follower Uncle. Uncle harap tips ini sangat berguna. Okey, yang terakhir ialah dalam semua hal kita kena tenang. Dorang pasangan bercerai itu kena tenang kerana anak-anak ni sentiasa memerhatikan dan sangat memerlukan sokongan daripada ibu bapa walaupun mereka sudah bercerai. Jadi bila kamu rasa macam kamu di luar kawalan, macam kamu sedih ke apa, itu ialah perkara biasa bagi ibu bapa yang bercerai. Dan yang penting janganlah abaikan rutin sebagai ibu bapa tu. Selalulah bertenang dan selalulah berada di sisi anak-anak, sebab sesungguhnya anak-anak ni yang sudah bercerai, dia mereka lebih-lebih lagi memerlukan sokongan dari ibu bapa ni. Yes, betul. Orang Sabah panggil steady, tenang kamu di posisi. Maksudnya di sini apa keadaan sekalipun kita kena chill, tenang. Sebab kalau kita kelang kabut, kita susah hati, benda tu tidak akan menyelesaikan masalah. Biarpun benda ni memang bikin susah hati, sebab mana ada orang bercerai ni senang hati kan. Tapi kita kena tenang supaya kita dapat menguruskan anak-anak tu dengan baik lepas berceraian. Yang penting nafkah lah, jangan lupa. Yes, ingat nafkah adalah tanggungjawab bapa. Sampai bila? Sampai anak tu umur 18 tahun ataupun sehingga anak tu mencapai 21 tahun untuk yang belajar. Jadi Uncle harap bapa-bapa di luar sana tidak ambil kesempatan, walaupun kamu sudah bercerai, tanggung jawab terhadap anak adalah berterusan sehingga anak ini dewasa. Okey, kalau kamu mampu untuk berkahwin lain, pastikan kamu mampu untuk memberi nafkah kepada anak. Okey, janganlah selalu memberi alasan saya tidak mampu bagi nafkah. Sebab selagi mana kamu bernafas, selagi mana kamu boleh bekerja mencari rezeki, tanggungjawab seorang bapa tu adalah memberi nafkah terhadap anak-anaknya. Okay, so kita bagi rumusan. Credit to Asian Parent. Okay, kami dapat ni daripada Asian Parent, orang yang sudah buat kajian. Okay, ada 8 tips untuk membantu anak-anak anda bahawa anda akan bercerai. Okay, so tips pertama ialah tadi kita cerita, kita elaklah berkongsi maklumat yang tidak sesuai dengan anak-anak kita. Ya. Okay, pastikan maklumat tu mengikut aras umur anak tersebut. Okay, janganlah cerita yang berat-berat terhadap anak-anak tersebut. So poin kedua ialah kita memberi impresi bahawa kamu dan bekas kamu adalah seorang ibu bapa yang bersatu walaupun nanti sudah bercerai. Bapa yang bertanggungjawab, betul?
Seterusnya. So ketiga, janganlah menyalahkan pasangan bila ada berlaku perceraian tu, terutamanya di hadapan anak-anak. Jangan meludah ke langit arti dia. Okey. Dan anak-anak kamu adalah mereka yang bukan yang menyebabkan perceraian kamu. Kamu kena ingat, selalu simpan dalam mindset anak-anak tu, dorang bukan. Pastikan anak-anak tidak terasa yang dorang ni punca perceraian. Okey. Dan jangan share benda tu selagi dia betul-betul sahih. Macam kau cakap tadi tu, selepas habis edah barulah beritahu mengenai perceraian tersebut. Sebab apa? Kita tidak tahu lagi future. Kadang-kadang uncle punya experience di dalam kes syariah ni, dorang bergaduh bercerai, dalam tempoh edah rujuk. Jadi benda begini ni janganlah awal diceritakan, sebab kita pun tidak tahu future tu macam mana. Sama ada rujuk masih boleh berlaku ataupun tidak. Jadi kalau mau bagi tahu pun status perceraian tu, bagi tahulah selepas habisnya tempoh edah. So tips seterusnya ialah masa untuk kamu bagi tahu tu, kamu saja yang tahu which is the best time. Contohnya anakmu SPM, anakmu UPS Sarga, sepatutnya tak payahlah kamu kasih tahu begitu. Tapi itu terpulang. Masa tu yang paling sesuai ibu bapa lah yang tahu mau kasih tahu bila. Betul, jangan wrong timing orang cakap. Poin seterusnya, kena konsisten lah. Kalau mau selepas perceraian tu, macam mana cara parenting tu, cara keibu-bapaan tu dia kena konsisten. Jangan bagi janji-janji kosong supaya anak itu happy saja. Dan akhir sekali, poin sentiasalah kita tenang dalam menghadapi perceraian. Selepas perceraian punya hal, anak-anak, segalanya. Yes, kamu kena ingat, perceraian ni bukan kamu seorang sayang di dunia yang terjadi. Ramai orang yang juga bercerai tapi masih lagi boleh berjaya menjaga anak-anak tu sehingga menjadi seorang anak yang cemerlang. Maksudnya cemerlang. Yalah, tengok nanti sudah pecah rahsia sudah. Uncle pun terus terang adalah anak hasil perceraian ibu bapa semasa uncle umur 8 tahun. Tapi dia okey je. Dia alhamdulillah lah. Dia sangat loving. Atas didikan bapa dan ibu tu sendiri. Ibu? Mama lah maksudnya. Uncle pun boleh membesar dalam keadaan yang baiklah, walaupun orang cakap tidak sempurna kan. Sebab uncle ni membesar dengan bapa. Walaupun begitu, ibu pun masih boleh orang cakap jumpa uncle dan beritahulah apa sebab bercerai apa semua kan. Tapi tak payah cerita semua tu lain. Tak payah cerita. Yang penting sekarang ni macam mana dia mendidik anak-anak dia. Macam mana how dia tidak mau jadi macam what happened to him gitu. Itu syukurlah, alhamdulillah. Orang bilang. Itulah. That's why itu masing-masing ni dia ada dia punya sejarah silam atau story. So that is uncle punya story. Alhamdulillah uncle pun sekarang sudah jadi peguam syar'i, di mana uncle cuba untuk sampaikan berapa banyak ilmu membantu terhadap lebih ramai supaya tidak jadilah macam uncle kan yang yalah macam gitu kan. Sebab kita elaklah benda-benda ni berlaku. Perceraian tidak semestinya berakhir dengan benda yang tidak bagus. Yes, benda yang negatif lah kan. Mungkin dia boleh lebih berjaya lagi daripada orang yang tidak tidak bercerai lah. Yes. So uncle harap tips pada hari ini akan dapat memberi impact memberi manfaat atau impact terhadap semua follower uncle, supaya kamu boleh ambil tips ini bagi menyampaikan terhadap anak-anak kamu jika kamu tu dalam ambang proses perceraian. Please share this video. So ingat, this is sharing, no bukan consultation, bukan iklan. Okay. Dan kami kredit kepada Asian Parent. Ini ialah poin yang kami dapat daripada dorang. Kajian yang dorang sudah buat. So kami sampaikan secara oral je dari ini, macam video macam gini. Supaya dia bagi orang pengetahuan lebih baik. Okay, boleh share benda ni supaya benda ni menjadi satu bekalan lah terhadap mereka yang dalam situasi proses perceraian tu. So kita jumpa lagi
pada next punya video ataupun live. Okay. So yang buruk tu semua Datang daripada kami, yang baik tu kami. semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. So Uncle ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye. Bye. Kita jumpa lagi.